Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Okay, hari ini saya akan sambung pembelajaran kita pada semalam. Masih lagi dalam tajuk yang sama, ibadah, puasa. Okay, hari ini saya akan fokuskan kepada syarat wajib puasa, syarat sah puasa dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita akan pergi kepada satu persatu. Okey, yang pertama, syarat wajib puasa. Okey, ada 5 syarat wajib puasa. Okey, yang pertama ialah Islam. Okey, puasa wajib bagi umat Islam. Okey, tidak wajib bagi orang kafir. Okey, yang kedua, mukallaf. Apa dia mukallaf? Okay, Muslim yang baligh dan berakal. Apa maksud baligh di sini? Sudah cukup umur. Okey, berakal maksudnya orang yang berpuasa hendaklah siuman. Okey, yang ketiga, bermukim. Okey, apa maksud bermukim? Okey, seseorang yang menetap di sesuatu tempat melebihi 3 hari. Okey, sekiranya kita contoh balik kampung seminggu, kita dah kira sebagai bermukim. Jadi kita wajib berpuasa. Okey, sebab tu kita pernah dengar kalau kita bermusafir, kita diharuskan berbuka. Okey, seterusnya baligh. Okey, yang tadi saya cakap tu, maksud baligh seseorang yang sudah cukup umur dan dewasa. Okey, bukan yang masa kecil tidak boleh puasa. Okey, boleh berpuasa sebagai latihan, tetapi wajib bagi mereka yang sudah baligh. Okey, dan yang akhir sekali ialah bebas dari uzur syar'i. Apa maksudnya di sini? Okey, maksudnya orang yang sakit ataupun yang terlalu tua, tidak wajib untuk berpuasa. Ataupun yang sakit, yang tak ada harapan pun sama, kerana tidak mampu, jadi tidak wajib ke atasnya untuk berpuasa. Jadi syarat wajib puasa ialah hendaklah bebas daripada uzur syar'i. Seterusnya kita pergi kepada syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama ialah mestilah beragama Islam. Okey, yang kedua, berakal dan mumayyiz. Apa maksud mumayyiz? Maksudnya kita sudah boleh membezakan antara perkara baik dan perkara buruk. Okey, yang ketiga, suci daripada hadas besar. Apa contoh hadas besar? Okey, keluar darah haid, nifas, wiladah. Okey, yang ketiga, niat pada waktu malam bagi puasa fardu. Okey, kalau kita tidak niat, maka tidak sah puasa kita. Kalau niat pada waktu malam, maksudnya sebelum waktu imsak, kita mesti sudah berniat. Okey, dan yang terakhir sekali, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Apa dia perkara yang membatalkan puasa? Okey, cikgu akan terangkan selepas ini. Okey, kita akan masuk kepada tajuk yang terakhir pada hari ini, iaitu perkara yang membatalkan puasa. Kita pergi pada satu persatu. Okey, apa dia perkara yang membatalkan puasa, ya murid? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja walaupun sedikit. Okey, kalau terlupa, betul-betul terlupa, batal ke tak puasa? Okey, kalau betul-betul terlupa, tidak batal. Tapi kalau kita dah sedar, lepas tu kita masukkan lagi makanan, itu akan menjadikan ia batal. Okey, yang kedua, muntah dengan sengaja. Okey, muntah dengan sengaja ni maksudnya, kita sengaja menjolok tekak, untuk mengeluarkan makanan. Itu dilarang. Tapi kalau kita memang tiba-tiba
muntah, maka itu tidak batal. Okey, yang ketiga, pengsan sepanjang hari. Okey, sebab kita ingat syarat wajib puasa tadi, puasa maksudnya berakal, tidak pingsan. Jadi kalau kita pingsan sepanjang hari, maka terbatallah puasa kita. Okey, seterusnya, apa dia perkara yang membatalkan puasa? Seterusnya, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka. Ini dengan sengaja. Contohnya apa di rongga terbuka? Hidung, mulut, telinga. Kita sengaja memasukkan sedikit makanan. Maksudnya maka terbatallah puasa kita. Contoh mengorek hidung. Kalau di bahagian luar saja tidak mengapa, tapi kalau sehingga ke dalam boleh membatalkan puasa. Begitu juga dengan mengorek telinga. Tidak boleh mengorek telinga. Seterusnya perkara yang membatalkan puasa. Haid, wiladah atau nifas. Wiladah atau nifas, ini bagi orang yang lepas bersalin. Seterusnya bersetubuh. Murid-murid kena faham ini akan datang sekiranya murid-murid telah berumah tangga. Maksudnya apabila melakukan persetubuhan dengan pasangan, maka terbatallah puasa. Seterusnya mengeluarkan air mani dengan sengaja. Membuat sesuatu perkara hingga menyebabkan keluar air mani juga membatalkan puasa. Apa contohnya? Contohnya melihat gambar perempuan cantik sehingga menjadi gairah, sehingga keluar air mani, menyebabkan batal puasa. Seterusnya gila. Lalu kita dalam keadaan tidak berakal, tidak sedar, gila, maka terbatallah puasa kita. Dan akhir sekali, murtad. Apa dia murtad? Keluar daripada agama Islam. Maka sekiranya keluar daripada agama Islam, secara automatiknya terbatallah puasa kita. Ada 9 perkara yang membatalkan puasa. Diharap murid dapat memahami penerangan yang saya telah jelaskan. Memandangkan hanya tinggal beberapa minggu sahaja lagi kita akan menunaikan ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Sekian saja pembelajaran saya pada hari ini. Kita masih ada lagi tajuk puasa, subtopik yang belum habis. Kita akan sambung pada minggu hadapan. Diharap murid-murid dapat memahami apa yang cikgu terangkan pada hari ini. Moga apa yang dipelajari pada hari ini memberi manfaat dan dapat diamalkan oleh murid-murid sebagai pengetahuan dan gunaan kehidupan seharian akan datang. Sekian saja dari saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.